Okey, saya rasa kamu boleh teruskan kepada ayat yang lain, soalan yang lain. Soalan yang lain pun sama, kamu hanya copy je balik ayat seperti contoh, ayat yang hitam ni kita copy balik, cuma gantikan dia punya tempat. Ayat perkataan yang merah ni adalah perkataan pertama dalam kurungan, letak di ayat atas, di hujung ayat yang pertama. Perkataan yang biru ni adalah perkataan yang kedua, jadi letak di ayat yang di bawah. Okey, cuma di sini saya tak sediakan jawapan soalan yang nombor 7. Soalan nombor 7, boleh tulis dia punya makna dia. Dia bagi perkataan al-bank, bank, maktabul barid, pejabat pos. Okey, ayat yang kamu akan jadikan seperti contoh akan jadi min aina anta qadim, ana qadimun minal bank. Wa ila aina anta zahib, ana zahibun ila maktabil barid. Dari mana kamu datang? Saya datang dari bank. Ke mana kamu pergi? Saya pergi ke pejabat pos. Okey, seterusnya muka surat 67 iaitu latihan 6.6. Rattib al-kalimatil atiyah litakuna jumlah mufidah. Susun ayat. Susun perkataan menjadi ayat yang sempurna. Okey, yang di sini saya sediakan dia punya jawapan dia. Kamu boleh tengok dia punya jawapannya di sini selepas disusun. Soalan 1. Hasan qadimun minal maktabah. Hasan datang dari perpustakaan. 2. Nahnu nufaddilu ta'aman lazizan. Kami suka makanan yang sedap. 3. Huwa musafir ila Kuala Lumpur. Dia mengembara ke Kuala Lumpur. Soalan yang keempat. Al-awladu jalisuna 'alal karasi. Budak-budak itu duduk di atas kerusi. 5. Yatanawalu raju al-ghada fil mat'am. Sedang makan raju, makan tengah hari di restoran. Soalan yang keenam, ana zahibun ilal kulliyah lidirasah. Saya pergi ke kuliah untuk belajar. Soalan yang ketujuh, uridu an azhaba ilal maqsaf. Saya mahu pergi ke koperasi. Perkataan an di sini tidak ada makna dia. An ni adalah pemisah antara dua kata kerja, iaitu dia pisah antara perkataan uridu dan azhaba. Letak an di tengah. Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian tata bahasa. Grammar, iaitu tajuk hari ini adalah isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah kata nama pelaku. Okey, isim fa'il ni asal dia adalah daripada perbuatan, perkataan perbuatan tukar kepada pelaku. Pelaku orang yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh kalau Melayu perkataan menulis. Menulis tu perbuatan. Kita tukar kepada perkataan penulis. Ataupun perkataan bermain. Main tu adalah perbuatan. Kita tukar kepada orang dia. Pemain. Ataupun perkataan minum. Minum ni perbuatan. Tukar kepada peminum. Belajar. Belajar ni perbuatan. Tukar kepada pelajar. Kalau dalam Melayu, selalunya kita akan tukar kepada, kita akan tambah depan dia macam tu. Pekepen. Macam tu. Okey, contoh dia. Ataupun dalam English, kita panggil active participle. Daripada verb, kita tukar kepada active participle. Iaitu kamu kalau English dia akan tambah er di belakang kan. Ini dia punya contoh dia lah. Contoh kalau write, writer, ride, rider kan. Kataba, katib, rokiba, rokib. Dan selalunya dalam latihan dia akan bagi dalam bentuk dalam fi'il mudhari'. Okey, jadi ada cara dia macam mana daripada perbuatan tadi kita nak tukar kepada isim fa'il. Kalau Melayu contoh macam saya bagi tahu tadi tambah pen depan dia. Kalau English pula tambah belakang er, writer, reader macam tu kan. Jadi yang di sini dalam bahasa Arab, macam mana kamu nak tukar daripada fi'il kepada isim fa'il? Okey, untuk dalam bahasa Arab isim fa'il ada dua cara kamu nak jadikan kepada isim fa'il. Dan dua cara ni bukan boleh dipilih. Dia ada syarat dia tertentu. Ada perkataan yang guna cara satu, ada perkataan yang menggunakan cara yang kedua. Okey, kita tengok cara yang pertama dahulu. Okey, cara pertama ni dikhususkan kepada perkataan yang asalnya adalah terdiri daripada 3 huruf. Okey, contoh perkataan yal'abu. Yal'abu. Ini adalah fi'il mudhari', perbuatan bermain, sedang main. Okey, bila kamu buang huruf mudhari' ya, maka tinggal perkataan la'iba. Cuba kamu bilang di sini. Lam, ain, ba. Ada 3 huruf asal. Ini huruf asal dia. Perkataan asal dia. Ada 3 huruf. Maka kita boleh guna cara yang pertama. Cara yang pertama ni macam mana? Iaitu masukkan huruf alif. Alif ni kita bukan tambah di belakang. Kita letak pada perkataan yang kedua. Pada huruf yang kedua,
Perkataan la'iba. La'iba, lam huruf pertama sambung dengan alif. Lepas tu sambung dengan ain ba, maka dia akan jadi la'ib. Yal'abu, isim fa'il dia la'ib. Yal'abu, bermain, isim fa'il dia la'ib. Kamu masukkan alif ni pada huruf yang kedua, la'ib. Daripada perkataan la'iba tadi, lepas buang ya mudhari' tadi, masukkan alif pada huruf kedua, dia akan jadi la'ib. Contoh lain lagi, yaktubu, sedang menulis. Isim fa'il dia katib. Isim fa'il dia adalah katib. Perkataan yashrabu, yashrabu, sedang minum. Isim fa'il dia adalah syarib. Syarib. Yang cara satu khusus kepada huruf asal adalah 3. Jadi kamu buang ya, huruf mudhari' ya, kamu akan kira lah. Baki huruf tadi ada berapa? 1, lam, ain, 2, ba, 3. Maka yang ini guna cara yang pertama, masukkan huruf alif pada huruf yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara yang kedua. Cara yang kedua ni khusus untuk huruf yang lebih daripada 3. Huruf asal yang lebih daripada 3. Tak kira lah sama ada 4, 5, 6. Okey, contoh perkataan yastami'u. Yastami'u. Asal dia daripada perkataan istama'a. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf asal dia 5 huruf. Jadi kena guna cara yang kedua. Cara yang kedua ni berbeza daripada cara yang pertama tadi. Cara yang kedua ni, buang mudhari' ya, ganti dengan mim. Yang ini kita masukkan mim di awal. Buang huruf mudhari' ya, tambah mim. Ganti dengan mim. Yastami', isim fa'il dia mustami'. Yastami', perbuatan sedang mendengar. Kalau mustami', pendengar, orang yang mendengar. Yang ini yang lebih daripada 3 huruf asal. Okey, itu dua cara tadilah. Cara yang pertama alif pada huruf yang kedua, dan cara yang kedua gantikan ya tadi dengan huruf mim. Okey, dan seterusnya saya nak kamu ambil perhatian pada dua perkataan ni. Dua perkataan ni ada dalam buku kamu. Iaitu yang pertama perkataan arsala. Arsala ni dia punya fi'il madhi dia, asal dia arsala. Mudhari' dia akan bagi yursil. Yursil, kalau kamu buang huruf mudhari' ya, mungkin akan tinggal 3 huruf saja, ra, sim, lam. Tapi kita tak kira 3 huruf ni sebab dia punya asal, kita tengok pada madhi dia. Yursil, asal dia adalah arsala, 4 huruf. Sebab tu dia punya isim fa'il kena masukkan yang mim, mursil. Bukan rosil. Arsala, yursilu, isim fa'il dia mursil. Sama juga dengan perkataan yudarribu. Yudarribu, yang ini dia ada tanda syaddah, ada tanda sabdu. Apa maksud sabdu? 2 gandaan, 2 huruf yang sama, ganda. Jadi yudarribu bila buang ya, masih lagi huruf asal dia adalah 4. Dal, ra, ro, ba. Ra tu kira 2 lah, maka huruf asal daripada yudarribu ada 4. Darroba. Jadi guna cara yang kedua, mim. Mudarrib. Tak boleh guna darib, kena guna mudarrib. Okey, seterusnya perkataan contoh yang diberikan tadi, contoh perkataan la'ib, mustami', mursil, mudarrib. Iaitu adalah baru untuk 1 orang lelaki. 1 orang lelaki. Jadi fi'il mudhari' yang dibagi tu, kamu kena sesuaikan isim fa'il mengikut fi'il mudhari' yang dia bagi. Contoh, yang ini saya sediakan satu perbuatan, iaitu perbuatan belajar. Maksudnya kita nak cari isim fa'il dia pelajar, orang yang belajar, pelajar. Jadi yang ini kita ikut dia punya sama ganti nama dengan fi'il mudhari' dia lah. Contoh kalau ana adrusu, anak saya belajar. Saya tu siapa? Lelaki ke perempuan? Kalau lelaki akan jadi seorang pelajar lelaki, kita guna daris. Kalau pelajar perempuan akan jadi darisah. Nahnu nadrusu, kami belajar. Dia akan bagi fi'il mudhari' nadrusu, tukar kepada isim fa'il. Yang ini ada 4 pilihan. Sama ada darisan, kami ni maksudnya 2 lelaki boleh, 2 perempuan boleh, 3 lelaki boleh, 3 perempuan boleh. Jadi ada 4 pilihan. Darisani, kamu kena tambah alif nun untuk menunjukkan 2. Kalau tadi daris seorang pelajar lelaki, yang ini kena praktikkan pula tajuk yang musanna, mufrad musanna jamak. Yang tunggal duaan jamak. Yang ini bila dah tukar kepada perkataan pelajar, maksudnya dia masuk dalam kategori isim ni. Jadi kamu kena sesuaikan dengan soalan. Kalau ganti nama ke ataupun orang yang dia bagi, kamu kena tengok ganti nama tu merujuk kepada seorang lelaki ke, 2 lelaki ke, 3 lelaki.
seorang perempuan ke, dua perempuan ke, tiga perempuan. Jadi kena samakan dia punya isim fa'il dia. Darisani, darisatan, darisuna, darisat. Boleh tengok dia punya contoh ni sampai ganti nama hunna. Yang ini yang atas ni, dua slide ini adalah untuk yang asal 3 huruf. Yang 3 huruf maksudnya isim fa'il dia yang diguna cara satu lah. Iaitu tambah alif di tengah ni kan. Alif yang pada huruf kedua. Manakala, seterusnya slide yang 2 dari bawah, yang 2 dari akhir tu untuk yang contoh bila huruf asal dia lebih daripada 3 huruf. Contoh yusa'idu ni, sin, alif, ain, dal, huruf asal dia adalah 4, kita kena guna cara 2, musa'id. Musa'id. Yusa'idu sedang tolong, musa'id penolong. Jadi kena sesuaikan. Kalau untuk ana sesuailah musa'id ataupun musa'idah. Kalau dia bagi anti, kena guna musa'idah. Kena untuk yang perempuan tambah ta marbutah. Kalau dia bagi antuma, antuma dua orang, kamu berdua, kena tambah alif nun, musa'idani. Antum, musa'iduna. Antum untuk ramai lelaki, kena tambah waw nunah, musa'iduna. Dan seterusnya hunna, contohnya hunna. Hunna untuk ramai perempuan, kena tambah alif ta, musa'idat. Yang ini kena praktikkan pula. Selepas dah dapat isim fa'il dia, kena sesuaikan dengan bilangan dan jantina dia. Kena praktikkan pula tajuk tunggal, duaan dan jamak. Okey, ni saja untuk yang bahagian tata bahasa. Kita akan tengok dia punya latihan di bahagian tata bahasa.